إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi dalam rangka menyempurnakan pengajian kitab Minhajul Abidin. Insya-Allah pada malam ini kita akan masuk bab yang pertama. Kan? Masuk tu. Ya. Bab yang pertama ya. Kita masuk bab yang pertama. Jadi sebelum tu marilah kita sama-sama syukur kepada Allah kerana kita baru saja selesai menyambut hari raya, pilihan raya ya. Alhamdulillah. Kita harapkan urusan yang seterusnya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ya. Insya-Allah kita masuk dalam bab yang pertama, iaitu tanjakan ilmu dan ma'rifah. Tanjakan iaitu kekangan ya, kekangan ataupun constraint. Kekangan yang berupa halangan-halangan dalam konteks ibadah ni, dia ni akan jadi masalah bila tak selesai. Yang ni masalahnya ialah ilmu dan ma'rifah. Aku mulakan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala bab ini dengan satu seruan, wahai orang-orang yang ingin terlepas dari bahaya dan ingin beribadah yang murni kepada Tuhan, semoga Allah memberi taufik kepadamu, tetapi sebelumnya mestilah memiliki ilmu terlebih dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadamu, tetapi sebelumnya mestilah memiliki ilmu terlebih dahulu, sebab ibadah itu hanya akan sia-sia sahaja tanpa sebarang ilmu yang mencukupi. Sebab ilmu itu adalah ibarat sebagai paksi di mana segala sesuatu yang beredar dan berpusing di sekitarnya. Di bahagian pertama tajuk ini, Imam Ghazali menegaskan betapa pentingnya ibadah itu bergantung kepada ilmu. Sebab ibadah yang dilaksanakan tanpa ilmu dia adalah sia-sia. Kemudian dia menjelaskan ilmu itu ibarat paksi di mana berleganya segala kehidupan ini, pusatnya ialah ilmu ya. Macam kita tambik kobau di sawah lah kan. Kobau tu hanya akan pusing sepanjang tali yang kita ikat dia. Kita itulah dia akan makan ya. Biasa kan? Tambik kobau ke sawah tu tinggal lah kan. Apa ke tanah, rumput dia makan kan. Dia takkan lari daripada sejauh mana tali tu.
Itulah ibarat ilmu ni kan. Dia merupakan ikatan yang mengikat dan mengatur segala amalan-amalan yang kita laksanakan bagaikan paksi ya, kepada ilmu kepada amal yang kita laksanakan, ataupun kepada ilmu ibadah yang kita laksanakan, di mana segala sesuatu akan beredar dan berpusing di sekitarnya. Itu ilmu. Pentingnya ilmu. Dan tidak dinafikan di sana perlu kepada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pengertian ilmu. Naklah dimaklumi bahawa ilmu dan ibadah itu adalah dua permata. Untuk ilmu dan ibadah itulah maka terjadi semua apa-apa yang engkau lihat dan semua yang engkau dengar itu hanya untuk ilmu dan ibadah. Ya, ini apa yang engkau lihat dan engkau dengar itu, iaitu yang datang daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama, atau ajaran dari guru-guru, atau nasihat daripada penasihat-penasihat, atau fikiran daripada pemikir, maka itu semuanya demi untuk ilmu dan ibadah. Semua yang kita dapat yang disebutkan tadi itu adalah bersifat ilmu, yang mana dalam konteks Islam, ilmu yang kita bincangkan ini, ilmu yang dimaksudkan itu bertujuan untuk melaksanakan ibadah. Baik, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan ataupun ta'rif ilmu ni ya. Apakah ta'rif ilmu? Al-ilmu, dia kata, ma'rifatu syai' ala haqiqatih. Ma'rifatu syai' ala haqiqatih. Ilmu ini ialah mengetahui sesuatu itu dengan hakikatnya. Okay. Mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Kalau kita kena Haji Razak, takat tu ya. Siapa nama tu? Haji Razak. Ya, itu hanya tahu secara sifat dia umum. Dalam konteks ilmu yang dibahas dalam kitab ini, al-ilmu ma'rifatu syai' ala haqiqatih. Mengetahui sesuatu dengan berserta dengan hakikatnya. Kita kenal Haji Abdul Razak bin Said. Dia bekas pengurus tabung haji di Selangor. Kat mana? Sungai Besar. Mengatur. Selangor lah. Ya. Dia orang Johor, kampungnya Canggang. Tu lentih tu. Ya. Dia kahwin 2, anak 10. Contohlah. Ini contoh tuan-tuan ya. Comel orang belakang lah. Perumpamaan je, contoh kan. Pengenalan seperti itu, itulah yang dimaksudkan dengan ilmu. Ma'rifatu asy-syai' ala haqiqatih. Kena. Selain daripada tu, dia kena. Umur dia berapa? Kalau apa ni, kalau orang sebelah Johor, dia suku apa? Suku Bidanda ke je tak? Mungkal Suku Mungkal. Detail dia punya pengetahuan itu dalam konteks perbahasan ta'rif ilmu, itulah ilmu. Kita nak bawa kepada ibadat. Contoh dia sembahyang isyraq. Kita nak buat ibadat ni kan berdasarkan, mestilah berdasarkan ilmu. Sembahyang isyraq. Kita confuse. Isyraq ni duha ke isyraq, ataupun ada isyraq atau duha. Dia kena jelas tu. Sebab kalau kita mengikut orang buat isyraq, kita pun buat isyraq. Ada orang berpegang kepada pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia kata sunat isyraq itulah sunat duha. Ada pendapat macam tu. Kita membalunnya ikut orang. Sunat isyraq kita buat sunat isyraq. Ya ke? Selama ni saya buat asing. Sebab dia tahu melalui perbuatan ikut
orang, tidak berdasarkan ilmu. Ada pendapat yang kedua, contoh dia dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Haythami, dia kata syaitani, benda berbeza. Isyraq lain, duha lain. Isyraq setengah jam atau 15 minit selepas syuruk. Kita syuruk pukul apa? 7 6.57. Habis subuh dah tu. Syuruk. 15 minit selepas syuruk itulah waktu isyraq. Sebab nak bezakan waktu haram selepas subuh tu kan tak boleh sembahyang direct. Tunggu 15 minit. Maka datanglah waktu sembahyang isyraq. Jadi maksud dia, kita nak buat ibadat ni kerana berdasarkan ilmu yang macam tu. Kita tengok orang buat, kita pun buat. Kita hanya faham salli sunnatul isyraq raka'ataini. Bila tiba ujian, orang tanya apa beza isyraq dengan duha. Dia pula yang bertanya tu pula kadang-kadang dia pegang, kan dalam mazhab Syafi'i isyraq tu ialah duha, duha itulah isyraq. Yoko. Dah datang gabrah. Sebab dia melaksanakan ibadat itu tanpa ambilan ilmu. Ya. Dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada yang berpegang sunat isyraq lain, duha lah lain. Ibnu Hajar Al-Haythami kata isyraq ada waktu dia, dan selepas tu setengah jam lepas tu duha. Itu maksudnya berilmu dalam sesuatu ibadat. Ilmu yang dikenaki dalam perbahasan kitab ni sifatnya begitu. Yang ini ma'rifatus syai' ala haqiqatih. Mengetahui sesuatu dengan hakikat kandungan dalamnya, detail pahamannya, ya. Alhamdulillah. Bila belajar Quran, waladdallin, berapa panjang tu? Itu lah orang tanya tak kan? 6. Apa mat itu? Mat dia tak tahu tau. Yang penting panjang lah. Artinya dia belajar tajwidul Quran tak daqiq. Itu mad lazim kalimi musaqqal, 6 harakat. Waladdallin. Lin mad arid lis sukun, waw atau ya, waw atau alif atau ya yang dimatikan dalam keadaan waqaf. Mad arid lis sukun. Maksudnya detail. Pengetahuannya terhadap sesuatu itu ala haqiqatih. Berserta dengan hakikat sesuatu yang diketahuinya. Detail. Itu maksud ilmu. Ilmu ni penting. Sebab semua ibadat yang kita buat yang akan mempertingkatkan maqam dan darajat kita, khususnya ibadat-ibadat selain daripada yang wajib, dia mestilah berdasarkan ilmu dan pengetahuan, ya. Jadi semua perbahasan ilmu ni termaktub dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama ataupun para mufti atau guru-guru dan nasihat daripada penasihat ataupun pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh para pemikir. Dan kerana untuk ilmu dan ibadah juga, maka kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua rasul-rasul diutus hanya untuk ilmu dan ibadah. Bahkan lebih daripada itu, langit dan bumi diciptakan hanya untuk ilmu dan ibadah. Dan begitu pula semua apa yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk yang hidup dan yang tidak hidup. Ini skop atau jangkauan ilmu, ya. Allah menurunkan kitab wahyu, sama ada suhuf ataupun kitab Taurat, Zabur, Injil ataupun Quran, semuanya itu mengandungi mesej ilmu dan ibadah. Begitu juga diturunkan, diutus para rasul, dia kata, juga adalah untuk tujuan menyampaikan ilmu dan ibadah. Itu sudah dimaklumi. Bahkan Allah ciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk ini adalah untuk tujuan ilmu dan ibadah. Satu hari Abu Zar
ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Zar, kau tahu tak matahari lepas dia terbenam di barat dia pergi ke mana?" Jawab Abu Zar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi kata matahari bila selesai tugas dia terbit, kemudian dia terbenam di sebelah barat. Selepas dia terbenam di sebelah barat, kata Nabi, dia akan pergi menghadap Allah. Ilmu kan? Kita ingat dia berlega macam tu ya? Tak. Habis ship dia akan menghadap Allah dulu. Kata Nabi. Hadis sahih. Kemudian diminta Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Allah kata tak boleh. Bangun baik. Kemudian dia mohon kali kedua, kata Nabi, untuk sujud. Allah kata pergi bertugas balik tempat kau. Ya. Kita tengok jangkauan dan skop ilmu dalam Islam ni membongkar tirai-tirai pengetahuan yang kadang-kadang banyak benda yang kita tak nampak daripada benda yang kita nampak. Di situ ada perbahasan kenapa Allah tak bagi dia sujud. Ingat balik Nabi Adam diciptakan, kemudian disuruh para malaikat sujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu kepada Adam. Bukan kerana Adam tu, kerana perintah Allah. Fasajadu. Semua malaikat sujud. Illa iblis. Melainkan iblis. Aba, dia enggan, wastakbar. Dan dia tunjuk sifat takabur, dia sombong dia. Wa kana minal kafirin. Itu membuktikan apa yang disebut dalam kitab ni. Allah menciptakan langit dan bumi, semua yang ada ni adalah untuk ilmu dan ibadah. Matahari adalah makhluk. Kalau kita baca tafsir surah Al-Alaq, dia ada membahaskan hadis ini yang berkait dengan penciptaan alam. Yang ini matahari yang kelihatan besar tu, dia tunduk dan patuh kepada Allah. Ini skop ilmu. Jangkauan ilmu yang dibentang oleh Allah kepada manusia supaya manusia dapat melihat kebesaran ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dapat melihat benda yang dapat dijangkau oleh akal dan dapat mencapai pemahaman yang dapat dirasai oleh qalbu. Dua-dua itu bersifat ilmu. Ilmu yang bersifat zahir dan ilmu yang bersifat batin. Itu skop ilmu. Sekarang disebut ujung tu semua makhluk yang hidup dan tidak hidup. Yang hidup nampak bergerak. Yang tak hidup ni nampak jumud, beku. Padahal hakikatnya di sisi Allah dia adalah hidup. Pokok, kayu-kayan, batu, air, semuanya itu adalah makhluk. Sama ada dia hidup atau tak hidup, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ilmu. Bertujuan untuk membuktikan rahsia kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk ini, yang mana bila direnung oleh manusia akan dapatlah disaksikan di situ betapa itu adalah sebahagian daripada ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Baik. Sekarang sebaiknya direnungkan dan dihayati dua ayat dalam kitab suci Allah. Yang satu di antara dua ayat itu ialah Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 langit dan 7 lapis bumi. Seperti langit turun berkali-kali perintah Allah antara langit dan bumi supaya engkau memperoleh ilmu. Supaya engkau sekalian mempunyai ilmu bahawa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu dan bahawa Allah Subhanahu wa taala
sudah berilmu, sudah mengetahui segala sesuatu yang meliputi ilmu itu untuk segala sesuatu. At-Talaq ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebut 7 lapis dia kan. Kalaulah tak ada iman dalam hati kita, kita macam Cina macam calling lah. Sebut 7 lapis, memang tak makan ikan akan. Tapi Allah bentangkan hakikat ciptaannya langit 7 lapis. Dan lapis-lapis langit ini disaksikan oleh Nabi SAW sebagai wakil kita untuk explore, tengok. Ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi dia wakil kita dah saksikan naik ke langit melalui kenderaan burak. Burak ni daripada perkataan barqun. Barq ni kilat. Kilat yang laju tu kan. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat yang menyambar itu memadamkan, mematikan pandangan mata-mata mereka. Barq, macam kilat. Kilat kan laju. Voltan satu, cahaya tu satu laju. Voltan yang ada pada kilat tu tak dapat diukur oleh sebarang alat sukatan kuasa elektrik di bumi ni, terlalu besar. Tu barqun, dipanggil barq. Daripada barq itu lahirlah istilah burak. Kenderaan yang dinaiki oleh Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi sudah menyaksikan 7 lapis langit yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis lah langit. Kemudian Allah sebut wa minal ardi mislahun, dan juga bumi 7 lah lapis. Bumi yang 7 lapis ni Nabi tak masuk bawah. Sebab apa? Kita semua duduk atas bumi. Siapa nak terokor lah je Zat. Gali ke bawah tu tengok apa yang ada ya. Allah menyatakan dia mencipta langit 7 lapis, bumi 7 lah lapis. Cuba kaji tengok. Di bawah langit yang pertama dipanggil langit dunia. Kapal angkasa yang naik itu dia hanya sampai di langit dunia, tak masuk langit yang pertama. Islam menjelaskan maksud ilmu ni dalam bab itu sampai tahap itu ya. Kemudian antara ciptaan Allah langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah menyebut yatanazzalul amru bainahun, tanazzala yatanazzalu. Ciptaan Allah antara langit dan bumi ini, maka berlakulah perintah Allah, yatanazzalul amr, turun naiknya perintah, yakni wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril, turun silih berganti yang berupa wahyu yang disampaikan kepada para rasul. Ya, tiap nabi, tiap rasul dia ada wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya. Itu perbezaan nabi dengan rasul. Nabi dia menerima wahyu untuk kaumnya sahaja dan untuk zamannya sahaja. Sedangkan rasul dia lebih besar, kapasiti risalah dia melebihi zaman ya. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu wahai Muhammad ke alam ini melainkan untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maksud seluruh alam itu ialah penduduk yang ada di langit dan untuk penduduk yang ada di bumi. Rahmatnya akan dicapai oleh makhluk seluruh alam. Itu proses penurunan perintah ataupun wahyu yang disebut dalam ayat ni, yatanazzalul amru bainahun, maka bertali aruslah turunnya wahyu ya. Tanazzala yatanazzalu maksudnya bertali arus sejak daripada Adam alaihi salam sampailah nabi yang terakhir
antara langit dan bumi turunnya proses wahyu, ya, yang mana wahyu ni adalah sebesar-besar sumber ilmu kepada umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan diturunkan wahyu oleh Allah Taala? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu, supaya kamu semua tahu. Allah nak sebutkan kenapa turun wahyu tu antara langit dan bumi yang bertali arus sejak para nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lita'lamu, supaya engkau memperolehi ilmu. Tengok, dalam penciptaan langit, bumi dan antara keduanya dan segala makhluk yang ada di antara keduanya mengandungi mesej ilmu. Ya. Itu kita sebut kan, astronot Cina dia naik ke atas, dia claim dia orang yang pertama, angkasawan yang pertama menjumpai suatu planet yang bunyi dia macam orang kotuk pintu. Kan? Lepas tu dia claim sampai turun ke bumi, dia orang yang pertama. Nak rekod lah, agak masuk dalam Guinness Record lah kot. Tapi bila jumpa dengan astronomi Islam, dia kata kami orang Islam dah tahu lebih awal lah ada planet yang bunyi macam tu. Mana kamu tahu? Dia kata kami, dalam kitab kami Al-Quran dah sebut 1400 tahun dulu. Apa bukti dia? Was-samaa'i wat-tariq. Ya. Demi langit dan At-Tariq. Bila kita buka kita tafsir, At-Tariq itu ialah sebuah planet yang berbunyi seperti ketukan pintu. Khabar yang terakhir katanya astronot itu masuk Islam, wallahu alam, ya. Untuk membuktikan wahyu yang turun itu berteraskan ilmu dan untuk tujuan ibadah. Annallaha ala kulli syai'in qadir, dan penghujung kepada pengetahuan itu adalah satu pengiktirafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulli syai'in qadir. Syai' ni apa? Tiap-tiap sesuatu. Sebesar-besar makhluk sampai sekecil-kecil makhluk. Yang paling kecil makhluk kita kata kuman lah. Kuman atau virus. Kecil, tak nampak. Dengan mikroskop baru nampak, kan? Termasuk seluruh makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling kecil, seluruhnya yang ada di langit, yang ada di bumi, membuktikan bahawa itu adalah bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Kan? Nak tahu tu kaji baru tahu, kan? Contoh dia ilmu embrio. Embrio ni dalam pertanian peternakan lah, kan? Satu ketika dulu, kawan saya cerita lah, veterina, kita beli embrio benih lembu atau kambing daripada Argentina. Kita nak benih embrio betina lah, beli, kan? Kita masa tu standard teknologi kita rendah ni, bawa balik ke Malaysia, dibuat persenyawaan, disenyawakan dengan benih yang ada di Malaysia. Lepas itu beranak semua jantan aku. Kau makan. Kau makan ke orang putih, kan? Sebab kita tak tahu nak ukur dengan apa jarak, kan? Nak tengok ni benih ni, sperm ni jantan ke betina, mana kita tahu. Sampai ke sini beranak semua jantan. Tak apik lah nak ambil susu dah. Dah 2-3 kali kau makan, codik lah, kan? Baru dapat teknologi tu, ya. Contohlah ilmu. Jadi Islam ni melalui wahyu diturunkan untuk menyuguh, menggoncang akal manusia supaya mengetahui sesuatu yang ada di keliling mereka ini sebagai ilmu, untuk melihat di sebalik ilmu itu satu susunan yang sangat rapi dan membuktikan sesuatu itu bukan terjadi dengan
sendiri. Dia membuktikan kekuasaan yang disebut dari Allah, annallaha ala kulli syai'in qadir. Kamu akan menyaksikan Allah berkuasa terhadap segala sesuatu, kan? Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang meliputi ilmu itu untuk segala sesuatu. Kan kita belajar dalam tauhid, Allah tu bersifat ilmu. Artinya kaunuhu ta'ala aliman. Dia bermaharaja lela, berleluasa, sifatnya berilmu. Dia mengetahui yang zahir dan yang batin. Ilmu Allah Ta'ala. Dia mengetahui yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Itu ilmu Allah Ta'ala. Jadi bila orang Islam meneroka, explore lautan ilmu ni, kita tengok balik sejarah Islam. Ya. Saya tengok, baca balik Abu Ali Al-Husain Ibn Sina. Ibn Sina ni dia lahir dia 908 Hijrah. Selepas kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah jatuh dilanggar oleh Mongol tahun 560 Hijriah. Ibn Sina lahir tahun 908 Hijrah. Jauh tu, hampir 400 tahun. Ya. Cuba kita tengok penghasilan Ibn Sina. Dia hafal Quran. Dia berasal daripada Bukhara. Daripada Khurasan. Khurasan sekarang ni antara sepadan Afghanistan dengan Iran. Dia bukan Arab, tapi zaman tu Qala'ah ataupun benteng ilmu di sebelah Bukhara. Zaman dia tu. Ibn Sina selain dia seorang ulama, hafal Quran, menguasai bidang ilmu fiqh, ilmu kalam, dia juga mahir dalam bidang ilmu yang bersifat profesional seperti mana perubatan, medicine. Ya, dia juga mahir dalam bab falsafah. Banyak disiplin ilmu yang dikuasai oleh Ibn Sina. Ibunya ialah Al-Quran. Sebab kita tengok anak-anak kita yang hafal Quran ni, bila dia belajar ilmu-ilmu lain jadi mudah. Sebab Quran dan dada dia nur. Ya, Quran ni nur, cahaya. Itu Ibn Sina, kan? Dan Ibn Sina orang yang mula-mula mencipta disiplin dalam perubatan, dipanggil ilmu tasyrih. Ilmu tasyrih ni operation lah. Pembuktian orang mati untuk dibuktikan apa penyakit, apa sebab dioperate. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, sifat ilmu di zaman tu. Tahun 908 Hijrah. Sekarang ni 1444. Berapa tahun tu? Hampir 500 tahun kan? Ya tak? Ada tak? Dah kan? Bukan 500 tahun. Dia dah mencipta kaedah ataupun disiplin ilmu dalam medicine, perubatan, iaitu operation. Buktikan apa masalah dalam. Zaman tu sebahagian ulama sangat kontra dengan Ibn Sina. Tak pernah buat dua orang belah mayat. Kan dalam kitab kita jumpa menyakiti mayat itu adalah haram. Stop. Zaman tu rigid, tak boleh. Bedah, korek mayat, potong, termasuk dalam bab menyakiti mayat. Tapi hari ni accident dikatakan, nak dapat insurans, ni insured, kena korek tak? Ya tak? Kena korek, korek lah kita katakan, operate tu. Dan dibuktikan oleh perubatan melalui operation tu, ya betul dia accident ni patahnya ceritanya tu. Barulah dihantar ke bahagian kalau nak claim insurans lah. Kalau tak ada pembuktian daripada operation, tak boleh claim. Dah jadi satu tuntutan kefarduan di zaman ini
operate orang. Di zaman dia tu sebagai ulama kata pendapat Ibn Sina ni adalah kafir. Kafir kau ni jam kafir ni dah. Lama dah ni ya. Lain sikitnya kafir. Ni persoalan ilmu. Sebab kita tengok ulama-ulama yang background daripada Bukhara, Tashkent, Azerbaijan, Samarkand, Khurasan, dengan ulama-ulama yang di sebelah Eropah, disiplin ilmu yang mereka hasilkan sangat luar biasa. Contoh dia kita tengok kalau di Spain, di Andalus, Spanyol sekarang, Ibn Rushd dia kemahirannya selain daripada bidang perubatan, dia ulama, dia hafal Quran, dia mahir bahasa Arab. Selain daripada bidang agama yang dia mahir, dia adalah pakar perubatan. Dia adalah ahli falak, ini ahli astronomi. Banyak kepakarannya dalam bidang ilmu. Ini sejarah ulama-ulama Islam dahulu. Mereka meneroka bidang ilmu dan menjadi orang yang pertama menghasilkan disiplin ilmu tersebut. Banyak di dalam sejarah Islam golongan-golongan para ilmuwan Islam yang melahirkan disiplin ilmu. Sampailah akhirnya zaman kerajaan Osmaniyah di Turki jatuh. Lepas itu zaman dipanggil zaman sejarah umat Islam dipanggil zaman gelap. Zaman gelap ataupun disebut sebagai zaman jumud, tak berkembang. Tak ada penghasilan baru. Ulama hanya ambil kitab lama, syarah. Orang yang generasi kedua lepas tu pula ambil kitab yang kedua tu, syarah lagi, syarah. Tak ada jumpaan baru dalam ilmu. Kemudian abad yang ke-19 ataupun penghujung abad ke-18 barulah ada penghasilan ilmu di kalangan para sarjana dan ilmuwan Islam, menghasilkan kajian ilmu, disiplin-disiplin ilmu yang baru ataupun ijtihad ilmu yang baru. Contohnya sekarang ni kita dapati ulama-ulama mengembangkan disiplin ilmu syariah ni, antaranya adalah maqasid dipanggil maqasid syariah. Dibahas isu-isu yang tak ada di zaman sekarang ni. Zaman dulu tak ada isu tu, tapi zaman ni berlaku. Antara yang macam kita sebut lagi itulah, umat Islam penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum yang dihantar asalnya bukan Islam, macam Malaysia, Cina, India, Sikh, Serani dan sebagainya. Duduk dalam satu negara. Kemudian negara dunia hari ini dikepalai oleh PBB. Dia dah buat convention tentang hak-hak warga negara, dia panggil hukuk al-muwatanah. Tiap warga negara di mana negara-negara dunia yang ada mereka adalah warga negara dan mempunyai hak sebagai warga negara. Contohlah, jadi suasana yang seperti ini tidak wujud di zaman kerajaan Abbasiyah ataupun di zaman kerajaan Saljuk, zaman Imam Ghazali ataupun kerajaan selepas itu, kerajaan Mamluk di Mesir, tak wujud isu ni. Isu ni mutaakhir selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah. Jadi umat perlu kepada kaedah jumpaan pada ijtihad ilmu yang baru boleh untuk bangun semula. Kalau tak, payah ya. Contoh inilah disebut bab ilmu ni kan. Amai lagi asatizah, ustaz-ustaz labelkan Cina calling Bengali ni kafir harbi. Ini masalah fiqh tuan-tuan, ilmu lah. Bangunkan ilmu. Istilah kafir harbi ni tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat. Dia ada di zaman selepas itu bila negara Islam jajahan takluknya semakin luas. Dan kitab yang masyhur menggunakan istilah kafir harbi, kafir zimmi ni ialah kitab yang bernama Ahkamus Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi di zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Cuba tengok tuan-tuan, berapa jauh dia tu. Kerajaan Bani Abbasiyah jatuh tahun 560 Hijrah. Sekarang ni 1444. Isu di zaman 500 Hijrah sama ke dengan isu yang ada ini? Berbeza. Jadi ini kadang-kadang para ilmuwan Islam
gagal menyelami benda ini, dia baca kitab di zaman Abbasiyah, dia nak tatbik, dia nak implementkan benda tu di zaman ini, automatically dia kontra. Sebab apa? Tidak ada kesesuaian. Dalam bab cabang fiqh ni, dia perlu kepada ijtihad baru. Di situ kita nampak peranan ilmu ni yang disebut oleh Allah dalam ayat itu tadi, semuanya itu berdasarkan kepada ilmu yang bersifat ijtihad. Sebab Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan kepada kita, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. yakni Allah Subhanahu wa taala berkuasa ke atas segala sesuatu, dan bahawa Allah sudah berilmu, sudah mengetahui segala sesuatu, yang meliputi ilmu itu untuk segala sesuatu. Dia suruh kita bangun dengan ilmu. Sebab melalui ilmu itu tadi lahirlah jumpaan-jumpaan, kaedah-kaedah baru yang manfaatnya adalah untuk kehidupan manusia. Dan orang yang membongkar, yang develop semua-semua yang bersifat ilmu ini adalah dianggap sebagai satu ibadah. Ya. Konsep ni dah mula renggang daripada umat Islam, ya. Yang develop dan menghasilkan hasil-hasil jumpaan dalam kajian ilmu ni, research dan sebagainya, banyak dipelopori oleh orang-orang non-Muslim. Ya. Orang-orang kita, orang Islam, ni baca ni untuk dapat mati dalam husnul khatimah. Okeylah tu. Ni baca zikir ni untuk mudah rezeki. Baca ni untuk cepat kaya. Situ dia belajar kan. Tak keluar daripada kepompong ilmu, develop alam ini untuk ibadah. Konsep tu masih jauh. Jadi Islam datang melalui wahyu Al-Quran mengajarkan kepada manusia, di sebalik kamu ni banyak rahsia-rahsia yang bersifat ilmu yang tersembunyi, yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang pergi jauh lah tuan, baju organik kan. Tak tanam pokok buah tak? Baju organik tuan, cuba tengok kan. Baju organik sekarang ni kan bercambah, makin mana ada. Makin pakai baju ICI itu kan. Sekarang ni baju organik bercambah. Macam mana orang boleh buat baju macam-macam jenis dan macam-macam company keluarkan? Itulah perkembangan ilmu dan teknologi sudah berkembang. Lahirlah hasil-hasil yang kita kata hasil-hasil pertanian, antaranya baju ya, yang luar biasa. Saya dulu dah jumpa seorang ustaz. Dia ada kebun durian. Saya belajar dengan dia. Dia kata, saya ada 3 ekar ustaz, dia kata. Durian saya ni, dia kata, dia pakai seluar. Ustaz lama kan. Tiap-tiap batang pokok durian tu ada seluar lama kek itu. Dia kata, habis berbuah, saya akan colup seluar tu dengan air baju yang saya beli. Baju ni dia kata multi grow, made in USA. Colup seluar tu dengan air baju tu tadi, ikat kat batang tu. Apa lah ustaz? Dia kata baju tu lebih cepat disorap oleh kulit pokok tu kalau berbanding buah baju di akar. Itu sebab dia kata selepas berbuah, habis buah durian saya, daun pokok durian saya hijau cepat daripada dusun orang lain. Multi grow. Saya cari baju tu tak jumpa. US punya. Dan lepas tu baju buah pula dia kata. Buah dia ajar pula macam mana kita nak ambil biji buah. Ni buat ilmu ni. Ilmu ni jangan sempitkan gamu ni kan. Ambil biji tu, dia ajarlah. Umur 1, umur 2, umur 3, umur 4. Mana nak ambil? Ambil tu, potong ujung itu. Sunat kan? Apalah ustaz? Ilmu lebay-lebay ni dah juga ya. Sebab dia kata, tu nak potong masa. Shortcut. Kalau dia boleh berbuah 3 tahun, 2 tahun boleh buah dah. Sepeh kan? Ilmu. Islam datang mengajar kita supaya peka kepada ilmu. Orang tanam, kita tanam, tengok bantut, kuning ni daun ni kan. Tak menurih. Belajarlah sama orang macam mana tanam. Kaki dalam, kaki lebar kan. Ni main sumbik dalam tanah tu. Pokok tu tahu, biji tu kau tu cakap menyumpah tu. Kau tak tahu kau dan sekso hidup kat sini. Allahu Akbar ya. Ni konsep ilmu kan.
Allahu akbar. Subhanallah. Itu dalil ya. Ha. Oh. Tuan Haji Razak tanya kafir zimmi, kafir harbi, kafir zimmi. Tersebut tadi Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, zaman tu khalifah Bani Abbasiyah. Ya. Sekarang ni khalifah tak ada. Siapa khalifah itu sekarang? Mak Hasan? Tak ada. Khalifah ni dia payung kepada negara seluruh umat Islam. Bukan serantau. Seluruh negara umat Islam dia payung atas tu. Itu khalifah. Ada tak khalifah hari ni? Mana cakau? Dah habis runtuh zaman Khalifah Osmaniyah 1924. Tak ada dah khilafah. Umat Islam sampai hari ni bila sebut khalifah tak nampak. Sebab apa? Dah tenggelam sejak 1924. Bila kita baca sejarah, ulama-ulama Nusantara berutus surat antara Khalifah Bani Osmaniyah di Turki berutus surat. Khususnya ketika penjajah-penjajah Eropah datang. Ya. Khalifah Osmaniyah hantar surat kepada ulama-ulama Nusantara ni minta bantuan dan seumpamanya. Itu konsep khalifah. Sekarang ni khalifah dah tak ada. Negara umat Islam berantakan jadi duailat dia panggil, negara-negara kecil. Lahirlah tiap-tiap negara-negara kecil umat Islam ni pemerintah-pemerintah dia, kan? Okey. Imam Al-Mawardi di zaman khilafah Bani Abbasiyah dia mencipta kitab, dia menulis kitab tentang kita kata politik lah, siasah ya. Dalam konteks sebuah negara yang ketika itu ada khalifah, dia karang. Bila ada khalifah, maka secara automatik umat Islam di bawah naungan kerajaan besar dipanggil khalifah. Dan ketika itu valid istilah di sana ada kafir harbi dan di sebelah pihak ada kafir zimmi. Kafir harbi ialah kafir yang sentiasa memusuhi negara Islam yang ada khalifah. Itu kafir harbi. Kafir zimmi ialah kafir yang akur di bawah kerajaan dan pemerintahan Islam dan dibayar cukai atau jizyah. Itu letak belakang dia. Harbi dan zimmi. Tiba-tiba labai ni kafir harbi, kafir harbi otak ke harbi. Tak boleh pakai istilah tu sebab dunia sudah berbeza. Oh ni kafir harbi ni apa ni? DAP ni kafir harbi. Siapa pula beri istilah kafir harbi tu? Kan? Bermudah-mudah dalam mengeluarkan hukum tak boleh. Kena disiplin lah benda-benda macam tu kan. Janganlah kopoh-kopoh kan. Kau nak menang mana pun saya gentleman lah, jangan hukum orang kan. Itu sebab lahirnya. Kita ingat tak itu? Bila singkatnya pemahaman kita terhadap ilmu Islam ni banyak berorientasikan politik atau siasah, segala-galanya diukur dengan siasah. Ya. Segala-galanya diukur dengan siasah. Lahirlah istilah dua imam. Ingat tak? Dia tak? Ini punca dia. Bila singkat dalam memahami konsep fiqhiyah dalam negara tu, jadi faham yang sempit berlaku. Kan? Saya masa belajar di Kedah dulu. Di Kota Sarang Semut tu ada dua kedai ayam. Satu kedai orang PAS, satu kedai orang UMNO. Kita santri di pondok ni diberitahu tu kedai amat tu, kedai UMNO jangan beli ayam ni semua dia tak sah. Nak beli ke kedai tu, kedai lobai dah. Benda ni berlaku tuan-tuan. Ya? Benda ni berlaku. Tak payah napi dah, yang bohong lah. Saya saksi lah. Ya? Kita mandang kedai ayam orang UMNO kami jijik dah. Macam sama macam kedai ayam siacok macam tu lah. Tak sah, tak boleh makan, haram. Sekarang ni boleh pula dah. Nampak tak? Dah boleh pula dah beli kedai dia. Lain ke hukum dulu dengan hukum hari ni? Lain ke ideologi dia dulu dengan ideologi dia hari ni?
Sama. Apa sebab berlaku macam tu? Tu punca dia kan. Kekurangan dan kecacatan dalam memahami persoalan yang mengaitkan isu kehidupan umat ini, khususnya isu-isu yang berkait dengan contemporary isu semasa ni kan. Jangan gopoh. Sebab rujuk balik. Fas'alu ahla zikri, tanyalah para ulama. Ulama ni bukan semua kan apa ni? Bukan semua boleh pakai. Hari tu ingat tak itu? Masa kempen itu. Tak boleh undi parti ni, ataupun undi parti ni masuk neraka. La ilaha illallah. Selekeh betul lepas ni. Dia ingat apa tu syurga tu mak ayah punya ke suka hati dia je. Dia perselisihan dalam soal siasah, politik, pelantikan ketua, dia tak masuk dalam berakidah, dia masuk dalam masalah fiqhiyah. Dia macam mana soal boleh jadi kafir pula? Masuk neraka. Kekurangan, kecacatan dalam pemahaman soal-soal isu yang berkaitan dengan ilmu, khususnya dalam agama ni, lebih khusus dalam masalah fiqhiyah, dia naklah difahami secara merujuk kepada sumber yang asal kan. Kalau isu yang bersifat contemporary ni, jangan mudah-mudah menghukum, sebab di sana ada ijtihad ulama. Pakai ijtihad ulama tu ya. Jangan sesuka hati dan bermudah-mudah menghukum. Khususnya istilah kafir harbi dan kafir zimmi tadi sudah tidak valid. Kalau dia nak pakai juga, kita tanya dia, khalifah sekarang siapa? Cuba tunjuk kat aku. Mana khalifah? Khalifah tak ada. Siapa yang bertanggung jawab untuk mendukung istilah kafir harbi, kafir zimmi ni? Tak ada. Kan? Kita khabar Cina ni kafir harbi. Barang semua boleh kedai Cina. Hatta laksa kita makan tu, laksa cap 2 lado tu, kat Betul Sekilang seluruh Malaysia ni hantar. Kami sedap laksa tu. Cina betul je tak? Cina di Penang tu semua DAP. Macam mana? Kaya lebih. Kan? Bermudah-mudah. Islam tu ada istilah flexibility, murunah Islam tu kan ada. Kan? Okey. Zaman kita kocik-kocik dia tak? Ingat tak? Cap nara Mahapi tu. Cina punya. Kan? Kami sedap kicap. Kita remuk dia pakai kicap tu lah mungkin tu. Kan? Makruf kalau kita Cina tokai-tokai kicap Cina kan. Dia buat kicap tu dia dirobuh dengan tulang babi. Magin mana ada baca. Kan? Makin main balunnya. Sekarang ni kita rasa beza lah je kan. Tengok dia kopak kuih pau tu kita nak makan lepas tu tak tokak kita nak makan tu kan. Sebab apa? Kita dah berilmu. Tu maksud dia istilah ya. Istilah soal kafir harbi dengan kafir zimmi ni adalah satu istilah fiqhiyah. Penggunaannya ikut kesesuaian zaman dan tempat. Tak boleh ukur di semua zaman. Kan? Kalau hari ni kalau kita guna istilah tu kan, memang nak berperang lah dengan Cina ni. Kan? Kita ada risalah dipanggil Risalah Islam Rahmatan lil Alamin. Islam ni mesti dilaksanakan nampak sebagai rahmat. Ilmu ni persoalan ilmu sangat luas. Itu sebab tuan-tuan, Nabi SAW sampai di Mekah ketika hijrah hari pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salam wa at'imut ta'am. Nampak Nabi kata pada para sahabat, pastikan kamu bawa slogan pada diri kamu, pada peribadi kamu, orang nampak kamu ni pendamai. Bukan nampak macam pembongih nak makan orang kan? Nampak macam garang, tak. Afshus salam, sebarkan salam. Biar orang nampak Islam, nampak akhlak dia tu menarik. Kan? Hari ni orang Islam curi kerja. Siapa nak ikut Islam? Tak ada contoh. Qudwah tak ada. Cerita dah. Tapi bab sakau Musa satu. Mana dia akhlak Islam tu 3 cabang. Akidah, ibadah dan akhlak. Akidah ada, ibadah ada, akhlak hancur.
Hari ni persoalan akhlak tak ada. Islam dipahami secara siasi, politik. Islam itulah politik, politik itulah Islam. Tak mahu dia dah. Nabi kata afsyus salam, sebarkan keselamatan. Biar orang rasa datang imigran yang bernama orang yang hijrah ni, orang nampak dia tertarik. Itu satu. Islam ni ada satu kitab dikarang oleh seorang ulama, Du'atun la qudah. Kita ni adalah du'ah, yakni pendakwah. La qudah, kita bukan hakim. Apa ciri pendakwah dan apa ciri hakim? Pendakwah ni dia bina jambatan dengan orang. Macam mana nak tackle? Sampai dapat tu dakwah ataupun dai pendakwah. Hakim ni kau salah, kau penjara, kau kafir, kau bid'ah. Itu hakim. Qudah. Kita ni bukan hakim, bukan qudah. Kita pun pendakwah, dia panggil dai. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu dalam bab dakwah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana. Kau balun ni dah. Kan ni bab politik pun tak selesai. Siapa tak undi dia masuk neraka. Apa kitab baca? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Allah ni dengan kebijaksanaan. Gunakan wisdom of akal ni. Akal ni dipanggil wisdom. Dia ada hikmah, kebijaksanaan yang diberi kepada Adam, yakni dua benda, ilmu wa ta'allum. Dia ada ilmu dan dia boleh develop ilmu tu. Itu sifat Adam yang Allah beri pada manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana. Hari ini pendakwah di Malaysia tak bijaksana kebanyakannya, sebab tak ramai yang masuk Islam. Statistik berapa tahun dulu yang masuk Kristian, Cina masuk Kristian ni setahun 25,000 lebih kurang. Makin lama makin ramai setahun. Yang masuk Islam hanya 5,000. Mana silapnya? Teknik dakwah. Kan kita nampak dakwah tu nak nyemoleh orang, kan? Ini dah kapi harbi tadi. Ni harbi. Harbi. Dia tak harbi. Padahal dia paling harbi kali. Itu masalah besar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak dengan penuh kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Itu satu pengantar dakwah yang Allah minta kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu ilmu. Macam mana bijaksana? Tengok para ulama. Islam masuk ke Nusantara ni tidak melalui perang. Berbeza Islam yang masuk di sebelah negara Arab dan sebelah Bukhara sana, perang. Di Nusantara Islam masuk tanpa perang. Bagaimana sejarah Islam masuk ke Nusantara? Tengok kebijaksanaan ulama-ulama yang masuk di Nusantara. Dia tengok orang Melayu ni lembut. Kan? Cuba kita tengok orang Melayu ni lembut tak lembut ni. Halui. Pakai kain batik lah. Ni umpan pun tak tahu macam. Kain batik ni, kalau anak dara pakai, lain cara susun lain cara lipat Kalau bini orang pakai, lain cara pakai Kalau janda pakai, lain cara pakai Nampak tak? Ya tak Senang kau nak kan? Ni free ni kan? Marin kan tak pakai dah. Orang tak pakai kain batik ni. Marin lah. Ya. Pengenalan melalui budaya. Melalui kain batik kau nak. Ni nak dara. Tak payah tanya lah. Confirm nak dara. Tengok cara pakai kain batik. Ni jangan tak pakai kain batik ni. Pakai gaun. Macam mana? Tak apa lah nak scan. Contohlah kan. Ya. Wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia dengan nasihat yang baik. Macam mana nasihat yang baik? Kita belajar dengan tuan-tuan guru. Macam mana tuan guru menasihatkan orang. Macam mana dia ajak orang. Sampai orang Melayu ni di Nusantara ni jadi Muslim. Asalnya Hindu. Macam mana kaedah, metod dia buat. Dan approach dia. Kena belajar balik. Cungkir balik. Afsyus salam. Wa at'imut ta'am. Yang kedua Nabi kata, beri orang makan. Apa maksud beri orang makan? Kita tengok di Mekah, kita pergi haji atau umrah kan, sabil kan. Itu orang infak makan tu. Maksudnya siapa pandai cari tempat dia agih-agihkan makanan tu, banyak jimat pergi sana.
Tunggu sabil tu hari-hari dapat kan. Cut cost tu. Kan? Maksud dia it'amut ta'am, bagi makan. Saya baru ni sembang dengan seorang kawan. Dia duduk di England lama. Di kawasan dia tu hampir 80 ke 90% Muslim. Ya. Dia cerita macam mana Syekh Arab yang duduk di sana menterjemahkan makna at'imut ta'am, bagi orang makan. Kan di Europe ni, khususnya di negara maju seperti Britain kan ramai gelandangan. Kan? Gelandangan kan ramai. Siapa tidur tepi kelima tu kan. Di Islamic Center tu, tempat dia duduk tu, dia kata Islamic Center ada masjid, ada dapur. Apa guna dapur? Masak. Hari-hari tertentu siapa free, masak, beri makan gelandangan. At'imut ta'am. Praktikalnya dakwah beri orang makan ni tuan-tuan. Orang bila lapar dapat makan, konyang perut dan anak macam sojuk pula kan. Nak beli makanan duit tak ada, dapat makan. Makan pula nasi biryani, lauk ayam. Kan? Bayanglah berapa pound tu kalau di England. Mahal. Dia gelandangan, beri makan. Kan? Bukan saja beri gelandangan makan, jiran-jiran yang ada di keliling masjid tu dia beri, dia hantar. Akhlak Islam. Ini antara faktor yang mempercepatkan proses islamisasi di sana. Akhlak. Tak kisah ada siapa-siapa, beri makan. Ya. At'imut ta'am. Ini ilmu. Terluaskan skop ilmu tu bila kita baca tentang buku Minhajul Abidin, dia bentangkan ke kita kekangan ibadat yang pertama sekali menyebabkan ibadat kita tidak berfungsi dengan hakikat yang sebenar, tidak melahirkan natijah yang sebenar, ialah blocking masalah ilmu. Ibadat dia tak boleh ikut-ikut. Ya. Apa saja ibadat, kita kena pastikan kita tahu apa yang kita buat di segi hukum. Itu maksud dia. Ya. Allahu Akbar. Seterusnya, Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'alaihi mas'ula." Allah memperingatkan kita dalam persoalan ilmu. Allah Taala kata, kamu jangan buat sesuatu, jangan pegang sesuatu tanpa ilmu, tak tahu. Satu ketika dulu bila nak ajak masuk Islam, istilah orang kampung masuk Melayu. La ilaha illallah. Saya kocik-kocik ni biasa dengar. Cina calling masuk Melayu, apa nak mula masuk Melayu? Mana dia mahu dia calling masuk Melayu macam mana? Menyempitkan makna amal tu. Bukan masuk Melayu, masuk Islam. Contohlah, rigid dulu pemahaman. Tu sebab payah orang yang bukan Melayu nak masuk Islam satu ketika tu susah sangat. Sebab apa? Semangat asrabiah. Ta'assub pada kaum tu terlampau tebal. Sehingga masuk Islam dia panggil masuk Melayu, panggil mu'alaf kan. Mu'alaf sampai mati kawan tu mu'alaf. Dia mu'alaf ni ada had dia, bukan sepanjang hayat dia mu'alaf dah. Nyayo lah kawan tu. Mu'alaf ni citizenship kelas 3, mu'alaf ni. Kan? Dia dah nikah Melayu, mu'alaf ni tu sesio kan. Status tak berubah, ya. Okey. Allah Ta'ala kata jangan pegang, jangan buat, jangan amal sesuatu sekiranya kamu tidak berilmu. Pastikan kita tahu, mengetahui, kata dia. Kemudian inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana alaihi mas'ula. Allah Ta'ala kata apa yang lahir daripada telinga kau, yang kau dengar, yang kau dengarkan, pandangan mata kamu dan hati kamu, dia punya tanggungjawab, mas'ula. Apa tanggungjawab? Kita nak dengar sesuatu, kemudian nak tahu salah benarnya, satu bab. Kemudian nak beritahu ke orang, itu satu bab. Pastikan dia benar.
Bukannya berita palsu. Ataupun wal basar, yang kita tengok. Pastikan yang kita tengok tu untuk kita rakam jadi pengetahuan ataupun jadi maklumat kat kita, pastikan dia benar. Sebab mata ada tanggungjawab di sisi Allah yang akan dipersoalkan di akhirat. Begitu juga fuad. Fuad ni dalam jantung kita, yang dalam tu. Fuad ataupun lub dipanggil. Ada satu istilah panggil lub, fuad. Lubuk hati yang paling dalam sekali itu fuad. Kita panggil hati budi. Hati budi atau fuad tu juga ada pertanggungjawaban yang akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat yang menyebut kullu ulaika kana alaihi mas'ula. Kamu bertanggungjawab. Apa yang kau cakap, apa yang kau dengar, apa yang kau rakam, apa yang kau lihat, apa yang kau buat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi mesti berdasarkan ilmu. Maksud itu ya, pentingnya ilmu. Kemudian Nabi SAW sebut dalam satu hadis, afdalus sadaqah ay yata'allama al-mar'u al-muslim ilman thumma yu'allimuhu li akhihi al-muslim. Nabi kata, sedekah yang paling hebat, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah dia mengajarkan kepada saudaranya ilmu. Ajar ilmu. Itu antara sedekah kita ke orang lain. Kan? Kadang nak sedekah banyak kita tak beringgit, kan? Caji Razak lain dah, dia berkopuk duit ni. Orang yang mengaji kan. Sedekah yang antara yang terbaik daripada kamu, kata Nabi, ialah kamu mengajarkan ilmu kepada saudara kamu. Nak beri duit hari-hari tak apa. Kita ada ilmu. Ajar ada ilmu. Itu adalah sedekah. Ya. Kepada saudaramu orang-orang Islam. Ini satu bab, tuan-tuan. Kelebihan ilmu. Kan? Kita dah belajar Quran, dah khatam Quran, dah belajar tajwid. Ajarlah orang terdekat. Kan, bang? Ajar rumah itu. Ambil ni. Dia nenggu Quran. Kau nak buat dan kau dengar. Ajar Iqra, kan? Itu ilmu, tuan-tuan. Sedekah jariah yang paling antara berharga, Nabi kata, ialah mengajarkan ilmu. Dapat dia khatam Iqra 6 siri Iqra tu kan? Jangan main, tuan. Habis 6 siri Iqra tu, automatically, tu kehebatan Iqra tu, automatically dia boleh baca Quran sendiri. Kita latih dia, tarbiyah dia sampai dia habis 6 siri tu, dia boleh baca Quran. Lepas baca Quran tu senang, belajar tajwid. Contohlah, wakafkan ilmu tu. Sebab sedekah yang paling besar daripada kita kepada saudara kita ialah ilmu. Kenapa ilmu ni lebih? Law kana al-ilmu bila taqi syarafan, lakin ashraful makhluqat iblis. Kan dia nak sebut sini satu bab. Sayyidina Ali kata, ilmu ini lebih mulia daripada harta. Sebab apa? Ilmu jaga kita. Harta kita jaga dia. Body kobun lebar-lebar, lumpuh menjaga kan. Kau bau babi koro kan, bau. Dah pencen mana ada kudarat lagi. Yang banyak bukit tu. Kan? Hati kuat, badan dah tak nak. Ayo, lutut dah goyeh, nak bukit macam mana? Ilmu menjaga kita. Contohnya ilmu pemakanan. Kalau kita gula tinggi, darah tinggi, kita dah belajar dah kalori makanan mana yang kita boleh makan. Guti putih itu jangan makan selalu, dia kalori tinggi. Tepung jangan makan. Minyak kena kurang, kan? Contohlah, nasi kena kurang. Malam-malam jangan balun nasi ni. Kan? TBP naik, gula naik. Contohlah, ilmu dalam bab itu. Ya. Ilmu menjaga kita.
Oh ni tak boleh. Ini ni dah over. Kan? Sedangkan harta kita kena jaga dia. Kata Sayyidina Ali. Kemudian kata Sayyidina Ali, harta ilmu ni kita berikan ke orang, dia makin banyak, makin berkembang. Ajar orang. Saya ajar kat Cikgu Nan ilmu macam mana nak tahan pinggang. Senam macam ni. Senang gimau, senang katak, senang tikui. Contohlah. Kan? Dapat kat dia. Saya tak rugi. Ilmu tu makin berkembang. Kailah apa juga jenis ilmu bila kita ajar kat orang dia makin berkembang. Duit bagi kat orang lama-lama habis. Itu beza mulianya ilmu berbanding harta. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, wal ilmu hakim wal mal mahkum. Ilmu ni dia hakim, menentukan. Kalau orang yang berilmu, kita ajar. Ni belajar ni dulu, ni kedian, ni ilmu 3, ni ilmu 4. Dia memutuskan. Ini bagus, ini mudarat, ini lebih tinggi mudarat dia. Menghukum, memutuskan persoalan. Adapun harta kita jadi bala, kita jadi hamba kat dia. Mahkum, dia hukum kita. Dia beban kat kita, kan? Banyak pula kata susah hati pula orang nak mempak. Ya. Kadang-kadang penyalahgunaan duit dalam pemilikan harta, bali, masuk dalam bab membazir. Itu kemuliaan ilmu yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Okey. Dengan tafakkur, balik persoalan ilmu. Dengan tafakkur, kata Imam Ghazali, dengan tafakkur tentang langit dan bumi, kita berharap akan memperoleh ilmu itu nanti. Ini bab tafakkur. Tafakkur ni ialah mengarahkan kekuatan daya akal, melihat, merenung, memikir apa yang ada di sebalik sesuatu kejadian. Contohlah, hebat orang tua ni kan. Cuba pergi cari, ikut orang pergi cari akar kayu. Dia tak pernah ikut tak? Orang tua lah. Kita cari seorang-seorang ataupun 2-3 orang bayar kita lah. Kami sekso nak jumpa. Tapi ikut sifu, balik dapur jumpa. Borang tu lah jumpa. Kita lalu hari-hari tak nampak. Ada putua itu. Tengok orang tua kan. Yang mengambilkan kayu lah. Jaga adab. Tabik salam dulu. Kek siapa? Kek penjaga tumbuh-tumbuhan. Adab orang tua ni. Ni tumbuh-tumbuhan kayu-kayan ni ada penjaga kan. Ya kita tak menulis, aku dia lah, jangan lawan. Yo ko, temeng dia kan. Yo ko, betul ko. Itu nampak hati suku tu, orang tak tahu cakap tak tahu kan. Dia senang yang berjalan sikit kat tepi bukit tu jumpa. Ni apa nama? Tungkai Ali kan. Ini penduduk tanah. Senang dia jumpa. Kita mau cari sekso, tengah bukit tu tak jumpa boleh. Dia tepi-tepi dia jumpa. Ya. Ilmu yang dimiliki. Jadi kena respect lah soal ilmu ni. Tak tahu, sebab Islam letakkan prinsip fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu, ahli ilmu, pakar-pakar ataupun ulama dalam bidang-bidang mereka sekiranya kamu tak tahu. Tuan-tuan pernah tengok tak ambil minyak kambing gurun? Pak Zaro tu pakar ambil minyak kambing gurun ni. Mari nak jangan tak boleh tangkap kambing gurun. Sekor tu kalau tak tangkap ke apa? Mergas tua 100,000 je. Tu siu kan tak balui. Dia rebus minyak tu, minyak kelapa hijau. Kan? Bukan minyak biasa tu dah. Payahlah cari minyak kelapa hijau tu. Kelapa hijau ni dia khasiat lain je tak?
Ya, kalau nak awet muda makan nyo kelapa hijau. Tapi payah cari. Dan orang buih masak dia campur ramuan, dia ada 70 ramuan dia, herba dia. Kalau lebih baik dia kata 100. Mana pula nak cari? Dia baik cari. Dah rabuh elok-elok tu, ada satu ramuan dia buh. Tu last kali dia buh. Dah buh tu, kau boleh celup minyak dia ni. Mengelegak tu, celup tangan tu sampai ke bawah. Jangan sampai ke dasar, kan terjoget panis. Sampai ke bawah tu. Angkat. Tak ada apa-apa. Panis-panis lah. Tapi tak melecu. Asal dah. Tanya, apa nama cik yang buh ni? Tu rasio dia lah tu. Tapi cakap muka orang kata kan. Orang tua-tua ni kalau akut ilmu. Ilmu buat mati. Betul-betul. Siapa-siapa boleh test. Tak melecu. Padahal mengelegak. Minyak. Geluguk. 6 jam tu bakar kena kayu arang tu. Celup. Tak ada apa-apa. Ini ilmu Kena respect lah. Banyak benda yang bersifat ilmu yang kita tak tahu. Jangan sembang bodoh lah. Tak tahu betul? Pertanyaan, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, kalau cakap Melayu, kalau kamu stupid lah, tanyalah orang. Jangan bodoh sombong. Dengan satu ayat ini sebagai dalil, maka sudah cukup diketahui bahawa ilmu itu memang sangat mulia, terutama ilmu tauhid. Dia fokuskan. Ilmu yang dia bawa ni antara ilmu yang sangat mulia dalam Islam, antaranya dia fokuskan ialah ilmu tauhid. Sebab ia membincangkan dan membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala, asma'nya, yakni nama-namanya, sifatnya dan lain-lain yang berkait dengan Allah. Ini ilmu yang paling mulia, mengenal Allah, yang dikenal dengan istilah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ini antara ilmu yang paling mulia dalam konteks ilmu Islam. Ayat yang kedua yang mesti kita hayati ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini ilmu. Tidak aku menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Penciptaan alam ini, penciptaan insan adalah untuk ilmu dan ibadah. Allah sebut secara khusus sebab diciptakan jin dan manusia untuk melaksanakan satu tugas yang dipanggil ibadah. Nak buat ibadah ni mesti berdasarkan ilmu. Ilmu itu berdasar kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab berkaitan dengan ilmu yang bersifat tauhid ketuhanan ini, wala yakunul abdu abdan ma lam ya'rif rabbahu birrububiyyatih. Tidak sempurna keimanan seseorang hamba itu selagi dia tidak benar-benar mengenal Allah yang bersifat rububiyah. Itu kan kena proses pengajian dan pencarian ilmu dalam bab tauhid ni. Dia kata tidak sempurna keimanan seorang hamba dan dia tidak dianggap melaksanakan ibadah ataupun ubudiyah selagi mana dia tidak memahami makna tauhid rububiyah. Tuan-tuan, ya dah sudah kan, nak tunggu lagi kan? Duduk kejap lagi kan? Boleh kan? Ya tak? Boleh kan? Balik orang mongok ya ke rumah kan? Ada satu kisah tentang tauhid rububiyah ni, khususnya hubungan manusia dengan Allah dalam konteks doa. Dalam konteks sedekah. Kisah ni diriwayatkan oleh Syekh Fadilatul Syekh Muhammad Hassan, salah seorang ulama besar di Mesir. Dia meriwayatkan kisah seorang profesor di universiti di Mansurah. Mansurah ni satu wilayah di Mesir lah. Profesor ni satu hari dia pergi ke London, ada kerja universiti lah. Lepas tu dia cek, dia memang dah ada, dia rasa ada masalah jantung.
Dia cek, dia tu pakar di London, doktor kata awak punya jantung ni kritikal. Kalau jantung ni apa masalah biasa? Tak, dia tak. Sumbik lah kan? Sumbik kan? Kalau 2, 3 sumbik tu kira kacau sekali kan? Dia kata perlu buat pembedahan segera. Dia kata saya datang ni bukan nak buat operation, saya datang ada kerja universiti. Kemudian kalau nak buat, saya tak boleh buat sekarang, saya kena balik dulu, selesaikan kerja universiti ni dan jumpa anak-anak bini. Dia balik. Dalam keadaan orang sakit jantung ni kan mengengkeh kan? Mengengkeh kan? Mengengkeh ni apa nak kata apa? Menyuk yang mana kan? Sakit. Dia balik satu hari, dia sampai di Cairo, dia sampai di Mansurah, di rumah dia pergi kedai daging. Ini nak cerita tentang merasai sifat ketuhanan rububiyah Allah. Sampai dapat rasa ni, dia kata ni kalau tak rasa mala wala yakunu abdu abdan. Seorang tu ibadat dia tak sempurna kalau dia tak faham hakikat sifat ketuhanan rububiyah Allah. Dia pergi kedai daging. Dia pergi kedai daging Arab Mesir ni, kalau daging tulang tu kikih, tinggal tulang betul, dia ada pisau kecil itu kan, kikih sampai tak ada betul daging ke tulang tu, memang tinggal tulang betul lah, nak ambil lah, apa dingin tulang tu kan. Dia makcik tua sebelah tu buat baku, tulang yang dibuang oleh kedai daging tu, oleh tokai daging tu, dia kutit masuk dalam beg. Lemak-lemak yang buang tu kutit masuk dalam beg. Profesor dia tengok ya, lah dia bertanya, kenapa makcik ambil tulang tu? Dia kata, saya orang miskin, di rumah saya ada 6 orang anak perempuan, kami dah berbulan tak makan daging. Ambil tulang ni dengan lemak ni robuh macam buat sup lah. Ada yang rasa daging ni kan, tulang. Kesian profesor ni. Dia kata dekat tukar daging, encik akan datang bagi makcik kena beli daging, makcik nak berapa kilo? Dia kata 1/2 kilo cukup lah nak. 1/2 kilo anak makcik 6 orang. Arab ni tuan-tuan makan daging, oh jauh-jauh tu makan daging ni. Dia macam makan nasi tu dia makan daging ni, kan? 1/2 kilo nak makan 6 orang, campur mak seorang 7. Puan mana dapat seorang sepalit kecil je. Betul lah kata orang Melayu, hati gajah sama dia lapar, hati nyamuk sama dia cocah. Itu persapah kan, ibarat ataupun pepatah. Profesor ni kata mana cukup makcik? Makcik 7 orang. Ambil 2 kilo. Dia suruh tukar daging potong 2 kilo bagi makcik ni. Dan dia beritahu pada tukar daging, dia kata, saya bayar untuk makcik ni setiap minggu bagi dia 2 kilo daging, saya bayar pendahuluan untuk setahun. Ya. Kalau hari ni sekilo daging 40 je tak Seremban 40, sini ke apa? Daging pejal tu lah. Lebih kurang kan? 30 lebih tak? 38. Kat Seremban 40 kan? Seremban ni ialah bandar kan? Dia anggap orang semua berduit. Tak tahu ramai pakai macam ni. Kemudian selepas makcik terdapat daging tu, dia berdoa, ya Allah, kau bila rahmat pertolonganmu kepada tuan ni, lelaki ni, berikanlah dia kesihatan yang baik, pilih keluarga yang soleh, anak-anak yang solehah. Dia tu menangis. Makcik tu duduk nyangkung terus menangis. Profesor pun sama menangis. Sayu hati dia. Tak apalah, habis di kedai daging tu, dia balik. Balik ke rumah, dia sampai ke rumah, dia rasa dada dia tu ringan, macam tak ada apa-apa. Sebab tu lelah, napas pun sangkut-sangkut. Sampai di rumah, dia rasa tak ada apa-apa. Ketuk pintu, buka pintu, anak dia yang sulung dengan perempuan buka. Tengok muka ayah dia ceria, muka dah merah. Apa cakap tak sangkut lagi, nampak dia cergas, tak macam biasa. Dia kata, anak dia kata, abah nampak ceria lah, macam tak ada sakit apa-apa. Ya ke? Abah pun rasa macam tu, dia kata. Lepas tu Umar pula, Umar kata, abang lain macam pak gini kan? Kau lain macam apa dah, lain macam sihat tu lah.
Yalah, dia kata abang rasa ringan lah, dia kata macam tak ada rasa apa-apa. Okey lah. Sampai hari yang appointment dengan pakar di London, isteri dia kata abang minggu depan ke London sebab temu janji tu. Dia kata tak payah, abang dah rasa sihat dah. Jangan, dia kata. Tu temu janji pakar pula di England, di London. Dia pun menangis, dia kata, apalah nasib aku lepas operate ni. Sama ada hidup atau mati. Dia pergi ke England, ke London. Masuk dalam MRI tu, tengok kan. Doktor yang ambil kes dia tu, doktor pakar, orang putih, keluar tu, 2-3 orang, semua tercengang. Dia kata, sebelum datang ke London, kamu di Cairo, kamu buat apa? Biasa ya, sebagai orang Muslim, macam biasa lah dia kata. Dia kata cakap betul. Rekod kamu yang ada ni, dengan apa yang kamu ada sekarang ni, kontra 100%. Dia kata, jantung kamu dah tak ada apa-apa masalah. Kalau kata 3 sumbat tu, semua dah tak sumbat, jalan macam biasa. Apa? Makan macam biasa dia kata. Okeylah. Keluar daripada bilik operation, seorang pakar tu dia tak puas hati. Orang putih lah. Dia follow. Ya tuan, saya nak tanya. Hati ke hati? Sebenarnya apa yang tuan buat? Dia kata benda ni miracle ni, dia kata mustahil boleh berubah tanpa melalui operation. Tiba-tiba tak ada efek apa-apa. Apa rahsia tuan? Dia dosak kan? Dia kata, saya ada Allah. Macam mana? Allah dalam Islam dia kata Maha berkuasa. Saya sentiasa berdoa, minta Allah bagi dia baca ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu, mafhum dia dah baca, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu bentuk perniagaan antara aku dengan kamu yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Mafhum ayat. Boleh ingat balik kesan infak dan sedekah yang dia bagi. Itu sebab tuan-tuan, Allah ciptakan syariat sedekah tu, yang pertama nak membuang sifat kikir dan bakhil. Yang kedua nak menimbulkan sifat syukur dengan nikmat yang Allah bagi kat kita berupa harta, infak fi sabilillah. Yang ketiga, infak sedekah ni dia adalah penawar yang sangat mujarab untuk mengobati penyakit. Jadi kena rajin-rajin bersedekah. Kawan saya di Seremban masa PKP tu, dia dah kritikal, saya telefon tu, dia cakap pun terputih-putih. Suara dia kata, Ustaz, malam ni doktor nak tidurkan saya, Ustaz. Saya masa tu baru keluar daripada COVID, daripada GH. Saya tak cerita apa ni, masa saya masuk ward itu, yang tidur tu tak bongkar-bongkar dia tu, kata saya. Doktor dah habis akal sebenarnya. Tak ada ubek dah. Bagi tidur. Antara dua. Tidur akan bangun balik atau terus tidur kan. Saya kata kat dia, sini ada Ji. Saya pun masih ada kesan ni, apa ni Ji, tak apa boleh lagi, tapi dah keluar ward dah. Macam ni. Haji sabar dulu, minta doktor postpone, jangan bagi tidur. Kita sama-sama usaha. Haji ada duit tak? Saya tahu dia orang berduit, dia bankers. Haji tanya, Haji ada duit tak? Cash. Ada, dia tahu. Ini Nabi suruh ni Haji, antara penawar last minute lah, ni kadang kritikal, ni lah kaedah. Haji keluarkan duit, amount yang agak besar, infakkan kepada fakir miskin, janda, anak yatim, mu'alaf dan sebagainya, yang asnaf tu. Dia kata, Ustaz boleh tolong cari tak? Saya carilah 2-3 orang. Dia kata, beri infak tu agak-agak mana sabar lah nak ganti nyawa. RM10 boleh jadah kan? Kan? Keluarkan duit tu. Ni nyawa ni. Okey.
Dia suruh rumah dia dengan anak dia keluar kan. Beri ke fakir miskin ni, 4 orang. Banyaklah amount dia. Seorang dapat 3-4 tu. Siapa suspend juga? Orang nonga cakap gitu dia mengharap. Kan? Kan kutik ID kau nak kutuk kat keluarga duit habis. Labai tak sendiri, kata kan? Tak tidak. Comel kata dia. Lepas 2 hari, saya telefon dia balik. Oi, kami comel saya telefon tu. Assalamualaikum. Ji. Salam. Macam mana Ji? Alhamdulillah Ustaz. Saya tak jadi masuk ICU dan sekarang saya dah beransur pulih. Tuan-tuan, ini makna mengiktiraf ketuhanan Allah yang bersifat rububiyah. Rabb ialah khaliq, yang maha mencipta. Yang mencipta sihat siapa? Dia. Ada adat, ada cara melalui sedekah. Orang dulu panggil kafarah. Jadi kita yang sihat ni janganlah baki nak sedekah, kan? Pencen banyak, kan? Simpan duit apa je tak? Peruntukkan untuk bulanan infak fi sabilillah. Mudah-mudahan dia jadi penama. Ya. Ni ilmu tuan-tuan. Ilmu ni disebut ilmu dalam Islam ni sangat luas. Di semua aspek kehidupan ini di sini ada sumber ilmu. Kalau kita kono dengan sifat ilmu di situ, maka kita akan jadi insan yang dapat kesempurnaan dalam bab-bab tersebut. Inilah dipanggil sebagai ibadah. Jadi di sinilah kita lihat Islam meletakkan betapa pentingnya ilmu, sebab ilmu ini menyempurnakan ibadah. Dia menjadi halangan pertama, kekangan ataupun akabah yang pertama yang menyebabkan ibadat kita tak selesai ialah masalah ilmu, ya, insya-Allah. Jadi sesi akan datang kita akan sambung dengan demikian, ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulannya nak menjelaskan tentang kedudukan dan kepentingan ilmu khusus dalam konteks ibadah. Ini 21. Jadi tuan-tuan, berkait dengan pilihan raya kita 2 hari lepas, kita minta Allah Ta'ala doa, mudah-mudahan Allah memberikan amanah pimpinan ini kepada orang-orang yang bertakwa untuk memimpin kita. Minta Allah Ta'ala. Itu doa tu penting tu, ya. Kita support, minta Allah pilih orang-orang yang bertakwa untuk jadi pemimpin kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kan. Dalam doa kita, dalam tahajud kita, dalam sujud kita, sampaikan doa. Mudah-mudahan kan kita akan selamat dengan pimpinan yang bertakwa, insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأعمش على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.